Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessie Salwa, boleh panggil saya Wawa. Berusia 28 tahun dan sebelum saya join projek Tukar Saiz, saya mengalami masalah kesihatan yang kurang baiklah. Saya adalah perempuan yang obesiti yang melampau dan saya juga mengalami masalah period yang tidak teratur, dan alhamdulillah selepas saya join projek Tukar Saiz, masalah paling syukur sekali adalah masalah hormon saya kembali stabil, di mana saya dah datang period setiap bulan. Berbanding sebelum ni saya hanya datang period hanya 2 kali setahun sahaja, dan paling saya syukur sangat sekali adalah berat saya sudah turun 10 kilo. Topik hari ke-9 yang saya akan share pada hari ini adalah tentang senaman. Okey, senaman macam mana yang bantu kita untuk kurus? Tak semestinya 24 jam kita senam tu kita akan kurus. Kita pernah dengar kan orang cakap, kau nak kurus ni kau kena senam, kau kena senam. Sebenarnya senaman ini hanyalah membantu 20% sahaja, dan lagi 80% adalah daripada pemakanan seharian kita. Okey, kesilapan yang kita selalu lakukan adalah kita berfikir kita boleh makan apa je yang kita nak makan. Jadi mitos tu adalah salah, sebab bila kita dalam proses untuk turun berat, mestilah ada kalori defisit. Maksudnya mestilah ada berlaku pengurangan daripada kalori yang kita ambil dalam seharian. Contohnya kalau macam contoh kita bersenam 20 minit, contoh macam kita dah bakar 20 kalori, lepas tu pula kita makan satu biji kari pap yang inti dia penuh. Jadi bila kita dah bakar, lepas tu kita makan pula kari pap. Jadi macam kita dah tak buat apa-apa. Maksudnya kita tambah lagi lemak dalam badan kita. Jadi dia no function. Jadi perlu ke senaman ni? Perlu ke apa yang kita buat ni? Perlu bersenam. Yang pertama, perlu kalau kita seorang yang kurang aktif. Contoh macam kita kurang bergerak, kita kurang melakukan aktiviti fizikal. Contoh kalau macam dekat kita kerja office kan, kita duduk je daripada pagi sampai ke petang. Jadi bila kita makan, lepas tu kita makan lagi, jadinya berat akan naik. Yang kedua, tidak perlu sekiranya kita seorang yang sangat-sangat aktif. Kalau contohlah kita ni kerja bahagian store, dari pagi kita ni kerja angkat barang daripada pagi sampai ke petang. Jadinya kita dah bakar kalori kita kat situ. Jadinya tak perlulah lagi nak bersenam. Okay, next saya akan kongsikan tips makan selepas exercise. Jadi benda ini penting untuk memastikan kita dapat kualiti exercise yang bagus. Jadi saya nak sharekan 3 tips senaman yang berkualiti yang kita kena jaga. Yang pertama, apa yang kita makan 30 minit sebelum bersenam. Yang kedua, apa yang kita makan, apa yang kita buat semasa exercise. Lepas tu yang ketiga adalah apa yang kita buat selepas exercise. Okey, ini adalah amat penting untuk memastikan kualiti senaman yang kita buat. Jadi saya akan share apa tips sebelum dan selepas exercise. Contoh macam sebelum exercise kita nak ambil makan lah, kita ambil makan dada ayam. Lepas tu kita kena tunggu dulu setengah jam, lepas tu baru kita boleh exercise. Kalau tak, kita akan rasa nak muntah sebab perut kita kenyang kan. Tapi kalau macam contoh sebelum exercise tu kita dah ambil Formula 1, kita dah ambil shake kita. Jadinya dekat situ shake kita dah sangat-sangat membantu. Maksudnya taklah kita nak rasa loya, kita nak rasa mual sebab terlampau kenyang kan. Okey, makanan pre-workout yang terbaik adalah air. Air kosong ni adalah 0 kalori. Jadinya macam mana banyak pun kita minum, takkan naik kan berat badan kita. Next adalah karbo. Okey, karbo contohnya karbo ni adalah tenaga. Karbo kompleks adalah tenaga segera yang patut kita ambil. Contoh macam kita ambil nasi ke, roti, mie ke kan. Jadi karbo ni adalah untuk memberi tenaga. Dan kemudian adalah protein. Protein adalah untuk long term energy. Protein juga penting untuk naikkan otot kita. Okey, ada satu produk yang yang boleh kita ambil, yang dapat bantu kita selepas bersenam adalah F1 Sport dan juga Formula 1 Shake kita. Jadi kita boleh ambil sebelum dan selepas workout. Kita boleh ambil 2 barang ni lah, dan Masya Allah, Tabarakallah, dia sangat-sangat membantu dan sangat-sangat ajaib produk ni. Okey, makanan yang terbaik selepas workout adalah air. Okey, bersenam ini bukanlah untuk membakar lemak, tapi bersenam adalah untuk pembakaran kalori kita. Bila kita bersenam, kita akan berpeluh, jadi dapat membantu dalam pembakaran kalori secara tidak langsung, dapat mempercepatkan proses penurunan berat badan. Jadi kalau macam contoh orang yang masih berbadan besar,
dia nak turunkan 20 kilo. Jadi kita boleh buat exercise dengan berjalan kaki dahululah. Orang panggil brisk walk kan. Cukup dalam 2 kali seminggu, dalam anggaran tempoh masa 30 minit hingga 1 jam. Jadi jangan terus nak push kaki kita sebab kita takut akan berlaku injet. Sebab kita masih lagi membawa bebanan yang berat. Jadi yang paling penting dulu adalah tentang senaman ni adalah kita kawal dulu dengan mengamalkan 80% pemakanan yang sihat. Itu adalah lebih penting sebenarnya. Sebab 20% adalah senaman dan 80% adalah mengamalkan pemakanan yang sihat. Okey, itu sahaja sharing saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.